Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar topik 9.2 ekologi populasi. Kita akan tengok apa yang ada dalam tajuk ni. Pertama, kita akan mengkaji interaksi suatu populasi dengan persekitarannya. Yang kedua, kita akan tengok taburan populasi. Dengan cara apa? Yang menunjukkan cara organisma yang sama spesies tersebar di dalam sesebuah habitat. Jadi pertama kita akan tengok faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Jadi untuk tumbuhan ada 5 faktor. Apa faktor dia tu? Yang pertama suhu. Yang kedua air. Yang ketiga cahaya. Yang keempat pH tanah. Dan yang kelima ialah kandungan garam mineral. Itu untuk tumbuhan. Tapi kalau haiwan ada berapa? Ya, kita cuma ada 4. Apa 4 tu? Suhu, air, tempat membiak dengan bekalan makanan. Jadi setiap organisma iaitu tumbuhan dan haiwan mempunyai faktor yang berbeza-beza. Jadi kita tengok untuk tumbuhan. Faktor yang pertama tadi kita dah tahu suhu. Jadi suhu apa yang paling optimum untuk tumbuhan? Suhu yang optimum adalah 25 hingga ke 30 darjah Celsius untuk pertumbuhan tumbuhan. Apa akan jadi kalau suhu tinggi iaitu lebih daripada 30 darjah Celsius? Bila suhu tinggi dia akan menyebabkan enzim ternyah hasil. Jadi bila enzim ternyah hasil, proses biokimia dalam tumbuhan ni akan terganggu. Bila terganggu nanti pertumbuhan-tumbuhan ni dia akan terencat. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, dia akan meningkatkan kadar sejatan air secara transpirasi. Saya yakin awak semua faham transpirasi tu apa. Transpirasi tu bila air keluar daripada tumbuhan, dari akar naik ke daun. Yang ketiga ialah menurunkan kadar fotosintesis. Tu kalau suhu tinggi. Apa jadi kalau suhu rendah, bawah daripada 25 darjah Celsius, dia akan mengurangkan aktiviti enzim dan memperlahankan tindak balas biokimia. Itu untuk suhu. Faktor yang kedua ialah air. Air ni diperlukan untuk aktiviti enzim, fotosintesis, pengangkutan dan sokongan dalam tumbuhan herba. Kawasan kering macam gurun, kawasan tundra macam dekat kutub mempunyai taburan populasi serta kepadatan tumbuhan yang rendah. Kalau kita tengok dekat kawasan gurun, padang pasir, banyak ke pokok-pokok yang ada? Kurang kan? Sebab apa? Sebab tumbuhan ni sangat perlukan air. Cuma tumbuhan tertentu je yang boleh hidup dekat kawasan gurun. Contohnya apa? Kaktus. Pandai. Jadi yang ketiga ialah faktor cahaya. Cahaya ni semua tahu penting untuk tumbuhan. Kenapa dia penting? Pentinglah untuk proses fotosintesis. Fotosintesis dia nak buat makanan. Jadi kalau kawasan kurang cahaya ni, dia akan menyebabkan sedikit bilangan tumbuhan dekat kawasan tersebut. Kenapa? Sebab dia tak dapat buat makanan sendiri. Jadi yang keempat adalah pH tanah. pH tanah. Jadi pH tanah ni sangat penting untuk penyerapan nutrien oleh akar. Kalau sesuatu pH tanah tu terlalu berasid ataupun berakali, akan menyebabkan penyerapan nutrien oleh tumbuhan jadi rendah. Bila tak dapat nak serap nutrien, pertumbuhan pokok pun terjejas. Macam manusia lah. Manusia pun kalau tak cukup nutrien, pertumbuhan pun dia akan terencat. Tak boleh tinggi. Itu untuk tumbuhan. Tapi kalau untuk faktor yang seterusnya iaitu kandungan garam mineral. Semua tahu kandungan garam mineral ni penting. Kenapa penting? Pentinglah untuk penyerapan air secara osmosis oleh akar. Jadi
Bila kandungan garam mineral tinggi, tumbuhan ni terlalu tinggi, tumbuhan ni akan kehilangan air melalui osmosis. Jadi, kenapa mineral perlu? Mineral diperlukan untuk hasilkan protein, enzim, nukleotida, vitamin dan juga sebatian lain. Contohnya fosforus. Fosforus ni untuk apa? Untuk membentuk fosfolipid dalam pembentukan membran sel. Untuk mineral. Kita tengok pula dekat haiwan. Haiwan tadi macam yang saya kata ada berapa faktor? Ada 4 faktor: suhu, air, tempat membiak, bekalan, makanan. Kita tengok suhu. Suhu yang terlalu tinggi. Apa jadi kalau suhu tu terlalu tinggi? Kurang diduki oleh haiwan seperti cacing dan siput. Kenapa? Sebab cacing dengan siput ni dia hanya sesuai hidup dalam suhu ataupun kelembapan yang rendah. Suhu yang rendah atau kelembapan yang tinggi. Jangan tertukar. Itu untuk suhu. Kalau air, haiwan sangat perlukan air. Semua organisma yang hidup perlukan air. Kenapa? Sebab haiwan kawasan yang ada sumber air yang cukup untuk minum dan menyejukkan badan. Maksudnya apa? Haiwan ni dia akan duduk dekat, dia sangat perlukan air. Jadi dia akan berada di kawasan yang ada sumber air. Yang ketiga adalah tempat membiak. Jadi haiwan memerlukan tempat yang sesuai dan selamat untuk melahirkan dan membesarkan anak. Macam kita perlukan rumah, tempat perlindungan untuk terus hidup dan membesar. Dan yang keempat ialah bekalan makanan. Bekalan makanan ni penting tak? Penting. Kenapa penting? Sebab kita nak teruskan hidup untuk kemandirian. Sebab apa? Sebab haiwan ni heterotrof yang bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Jadi kat sini kita ada 3 corak taburan populasi. Yang pertama berkelompok, yang kedua rawak, yang ketiga sekata. Kelompok ni kita tahu yang dia akan ada bentuk kawanan. Dia akan macam kita lah, kita pun ada kelompok-kelompok masing-masing kan. Kita rapat dengan orang ni jadi satu kelompok. Kawan kita pula dengan ni dengan satu kelompok lagi. Jadi maksud berkelompok ni dia membentuk kumpulan yang terpisah disebabkan apa? Disebabkan taburan sumber yang tak sekata kat sesebuah kawasan. Ini corak yang kedua ialah rawak. Rawak macam mana? Taburan organisma berada dalam corak yang bebas kat sesebuah kawasan. Maksudnya dia bebas lah, nak pergi sini boleh, nak ke situ boleh. Jadi biasanya taburan yang rawak ni melibatkan spesies yang kurang berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Maksudnya dia orang buat hal masing-masing lah. Kau tak perlukan aku, aku tak perlukan kau. Jadi kita buat haluan masing-masing lah. Kita pergi je mana yang kita nak. Tapi kalau yang corak taburan sekata, organisma tersebar dekat seluruh kawasan yang diduduki. Bila mana dia akan jadi sekata, dia akan melibatkan spesies yang mana setiap individu ni dia bersaing, merebut sumber yang terhad dalam sesebuah kawasan. Contohnya dekat dalam kawasan ni ada rumput lah. Contohnya rumput, kambing, lembu semua dia akan tersebar sekata lah. Sebab rumput semua ada kat sini. Jadi lembu, kambing semua dia akan berkumpul dekat kawasan ni secara sekata. Itu sahaja untuk bab ekologi populasi, bagi faktor yang mempengaruhi populasi dan juga corak taburan populasi. Nanti kita akan belajar next tentang apa? Tentang anggaran saiz populasi organisma.